Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Mutakhir ini banyak kita lihat paparan-paparan perkongsian tentang malapetaka bala bencana yang melanda dunia. Sehingga kan ada yang mengatakan serangan antara Rusia dan Ukraine juga ada kaitannya tentang petanda akhir zaman. Dan ini bakal mencetuskan Perang Dunia Ketiga. Dan perhatian diberikan cukup banyak untuk Ukraine, tapi ada sebuah negara yang sudah hampir 74 tahun menderita. Rakyatnya diusir, dibunuh, dinafikan hak, dipandang sepi oleh seluruh pelosok dunia. Dan malam ini insya-Allah kita akan melihat Al-Quds semakin hampir. Apakah yang perlu kita lakukan bersama? Adakah ini benar-benar petanda akhir zaman? Dan sebenarnya kita nak tahu apakah kisah di sebalik berlakunya pengusiran rakyat di Palestin. Alhamdulillah bersama kita malam ini satu rahmat. Kita bersama dengan yang berhormat Tuan Guru Tan Sri Haji Abdul Hadi Awang, merupakan Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Terima kasih. Masya Allah, kami cukup teruja dan berasa berbesar hati untuk bersama dengan Tan Sri malam ini. Dan kita saksikan Tan Sri banyak sangat perkongsian dan kita pun tahu bahawasanya serangan Rusia ke atas Ukraine masih lagi panas, masih lagi dibicarakan. Ada yang mengatakan ini adalah tanda-tandanya akhir zaman. Tapi yang kita terlupa Tan Sri, 74 tahun Palestin dipijak, ditindas dan sebagainya. Barangkali kita boleh kongsikan dengan para penonton sebagai mukadimahnya untuk kita bongkar semula rentetan sejarah. Apakah yang berlaku sebenarnya pada hari Nakbah dan bagaimana kronologi hari Nakbah ini boleh berlaku. Silakan Tan Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan min al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Al-Qudus atau Baitul Maqdis, Jerusalem, ataupun disebut oleh orang Yahudi Urushalim, merupakan kota suci tiga agama Samawi, Islam, Yahudi dan Kristian. Dia memberi makna yang besar khusus bagi umat Islam yang diberi amanah paling besar untuk menjaga Palestin dan Baitul Maqdis, kerana dalam sejarah kenegaraan hanya Islam mengizinkan kebebasan beragama, membenarkan penganut semua agama untuk beribadat di Baitul Maqdis. Bila agama lain menguasai, sama ada Yahudi ataupun Kristian Salibiyah, mereka menghalang dan mengganggu penganut agama lain. Namun setelah Islam berjaya membebaskan di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setelah beberapa abad Islam mempertahankan Palestin, berlaku Nakbah. Ringkas cerita Nakbah. Nakbah maknanya musibat, bencana, malapetaka yang sangat zalim terhadap bumi Palestin yang dirampas untuk didirikan sebuah negara yang haram mengikut agama, mengikut kemanusiaan, kerana menghala penduduk-penduduk asalnya untuk menempatkan kaum Yahudi yang mendatang, yang datang ke situ bagi melaksanakan impian, angan-angan kosong yang salah, mengembalikan semula empire Nabi Sulaiman alaihi salam melalui penubuhan gerakan Freemason yang berlaku sebelum Masihi zaman King Herodos. Kemudian diikuti oleh penubuhan gerakan Zionis, mengumpulkan tokoh-tokoh dunia berpengaruh ke arah perjuangan mengembalikan semula negara agung Israel dan Baitul Maqdis atau Al-Quds menjadi ibu negaranya. Diikuti kronologinya, mengambil peluang daripada kelemahan kerajaan Islam, Khilafah Utsmaniyah di zaman mutaakhir. Berlaku dua perjanjian terkenal. Yang pertama perjanjian Sykes-Picot. Sykes diplomat British, Picot diplomat Perancis.
disertai oleh diplomat Rusia. Berjanji untuk membahagi-bahagikan wilayah Utsmaniyah sesama mereka. Selepas berjaya menjatuhkan Utsmaniyah, pernah diikuti pula dengan perjanjian Balfour tahun 1917 pada 9 November. Balfour dengan Theodor Herzl, ketua Zionis yang telah gagal merasuahkan Sultan Abdul Hamid almarhum, supaya Sultan Abdul Hamid yang berada dalam keadaan lemah di zaman mutakhir nak dirasuahkan berjuta pound. Namun Abdul Hamid menolak rasuah dan tidak akan menegaskan bahawa dia tidak akan menghitamkan sejarah Islam yang tulis tinta emas oleh nenek moyang Utsmaniyah. Dia akan pertahankan Palestin, tak akan serah sekali-kali, khususnya Baitul Maqdis. Akhirnya berlaku perjanjian Balfour. Balfour ialah Perdana Menteri British, Menteri Luar, jadi Perdana Menteri beberapa kali, berjanji untuk menyerahkan Palestin kepada orang Yahudi melalui pembahagian Sykes-Picot yang saya sebutkan tadi. Apabila Palestin menjadi bahagian kepada British, lalu British bersama dengan gerakan Zionis berpakat, berakhirnya berlakunya Nakbah pada 15 Mei 1948. Pengisytiharan wujud negara Israel. Satu peristiwa yang hitam dalam sejarah bukan saja Palestin, termasuk sejarah umat Islam. Masya Allah. Kalau dilihat Tan Sri, begitu padat yang Tan Sri kongsikan, lipatan sejarah kita boleh imbau. Itulah kronologi titik mulanya Hari Nakbah yang cukup ataupun detik hitam buat rakyat Palestin. Tapi yang menjadi titik tolak atau pertanyaan saya, kenapa sibuk dengan bumi Palestin? Pergilah cari negara-negara yang kaya, Iraq ke yang banyak minyak ke, Kuwait ke. Kenapa sibuk sangat dekat sini? Ada misi yang tersembunyi atau ia je lebih daripada benda keduniaan yang dicari oleh Zionis Yahudi ini? Bagi umat Islam, Baitul Maqdis tempat Isra'nya Nabi SAW. Allahumma salli alaihi wasallam. Palestin adalah bumi Nabi-Nabi yang dimakmurkan oleh Ibrahim AS. Orang Islam punya tanggungjawab terhadap bumi Palestin. Dan Allah menetapkan Palestin adalah tempat untuk menegakkan kitab Allah. Orang-orang Yahudi sendiri yang dihalau dari Mesir, setelah dibantu dengan mukjizat Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tenteranya, Allah mencoba mereka supaya masuk Palestin dengan jihad, dengan perjuangan, bukan dengan mukjizat. Tiba-tiba mereka meremehkan perintah Allah, memperkecilkan perintah Allah. Berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Wahai Musa, pergi kamu dengan Tuhan kamu, kami tak mau pergi. Orang Yahudi cakap? Orang Yahudi cakap. Lalu Allah menyesatkan mereka selama 40 tahun. Sesat Di padang pasir, di padang pasir selama 40 tahun, berpusing di tempat yang sama. Musa dan Harun wafat. Selepas mati generasi yang pengecut, lahir generasi baru melalui Rasul Yusha bin Nun alaihissalam di atas nama Islam, atas nama Taurah, mereka berjaya bebaskan Palestin. Kemudian laksanakan perintah Allah di Palestin. Bila mereka engkar, bunuh nabi-nabi, rasul-rasul, ulama yang membawa agama, beramal dengan Taurah, Allah Ta'ala laknat mereka dan mereka dihalau oleh kaum yang lain yang menjajah Palestin. Mereka hidup merempak lagi sehingga dibebaskan oleh Talut dan Nabi Daud alaihissalam dan tegaknya empayar Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman wafat, kerajaan manusia tak kekal, yang kekal kerajaan Allah. Allahuakbar. Itulah peraturan alam dunia. Dan Yahudi hidup merempat sehingga tentera salib, tentera Kristian Ortodok menakluk Palestin dan Baitul Maqdis berapa lama, sehingga dibebaskan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan berjaya dibebaskan. Beberapa abad orang Islam menakluk, memerintah Palestin dengan adil, membenarkan penganut semua agama, sehingga berlaku kelemahan umat Islam di zaman umat Utsmaniyah. Bila orang Islam lemah ajaran Islamnya, menyebabkan jatuh Palestin dijajah, berlaku dan Nakbah yang saya sebutkan tadi. Bagi orang Yahudi, tidak ada hak bagi mereka di atas nama kebangsaan Yahudi. Kerana Allah menetapkan siapa yang beramal kitab Allah. Mereka tidak beramal kitab Allah.
Mereka bunuh nabi-nabi, mereka tak layak berada di situ. Cuma apa berlaku ialah untuk menguji umat Islam. Allahu Akbar. Itu dia atas kelemahan kita sendiri, perpecahan yang kita lalui membuatkan Yahudi ataupun Zionis Yahudi ini mengambil peluang. Dan sebenarnya kita nak kupas lagi dengan lebih mendalam. Kita nak tanya sendiri secara peribadi sama ada Tan Sri pernah tak lagi ataupun bila kali terakhir dalam waktu mutakhir ini ziarah ataupun datang melihat Masjid Al-Aqsa sendiri. Semua itu akan terjawab sebentar lagi. Kita akan berehat sedikit kembali lepas ini. Alhamdulillah, kita bertemu kembali. Alhamdulillah tadi Tan Sri sebelum kita berehat, saya nak tanya secara peribadi, bilakah kali terakhir Tan Sri ziarah Masjid Al-Aqsa? Saya tak ada kesempatan ziarah Masjid Al-Aqsa. Saya usaha tahun 2006 sampai di Gaza saja. Saya tak pernah masuk. Tidak dibenarkan masuk atas sebab apa? Saya tak tahu. Tak tahu, tak pasti. Barangkali mungkin mereka dah kena pasti Tan Sri nak membantu mereka di sana, mereka dah blacklist awal-awal. Tapi Tan Sri, macam tadi kita ada perbincangan ataupun kita nak tahu sebenarnya apakah perkembangan terkini yang dikabarkan bahawasanya di bawah Masjid Al-Aqsa itu mereka telah gali, mereka jumpa peninggalan-peninggalan yang bakal mereka temui hasil peninggalan Nabi Daud, Nabi Sulaiman barangkali. Mungkin Tan Sri boleh kongsikan apa sebenarnya yang mereka sembunyikan di bawah tu? Yang pertama, mereka nak cari tabut. Disebut dalam Al-Quran tabut yang menjadi tanda pengesahan bahawa Talut dilantik menjadi raja Bani Israel untuk memimpin bersama Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Nabi Daud menjadi raja, ganti jadi khalifah, ganti Talut, diikuti oleh Sulaiman. Mengikut kepercayaan mereka, kalau ada keranda ini boleh takluk dunia macam Nabi Sulaiman. Dan sebab itu mereka cari keranda ini yang ada dalamnya peninggalan pesaka Nabi Musa, Nabi Harun alaihissalam. Sehingga dikatakan mereka cari sampai ke Ethiopia, ke Habasyah. Keranda ini? Keranda ini. Di Habasyah ini ada salah seorang putera Sulaiman melalui provinsi Balkis. Memerintah di sana. Takut-takut ada di sana. Di sana pun dia cari. Tak jumpa juga? Tak jumpa juga. Dan dia cari. Memang kerajaan Allah Ta'ala beri bukan sebab kerana itu. Yang kedua, mereka merancang untuk merobohkan Masjid Al-Aqsa. Bagi mendirikan gantinya dengan kuil Yahudi dinamakan Haikal Sulaiman. Itu antara perancangan mereka. Dan mereka ada juga menyatakan bahawa mereka percaya pada dua perkara ni. Pertama, sekiranya bumi di Palestin ataupun di Israel yang mereka katakan negara mereka tu akan hijau. Dan kedua, bila ketika terbenanya kuil ini, maka Mesiah di mata mereka sebagai pejuang mereka, tapi di pandangan kita adalah Dajjal. Barulah mereka rasa Dajjal akan datang untuk membangunkan mereka dan menaluki bumi. Adakah begitu? Memang mereka menunggu Al-Masih. Kita orang sebut Al-Masih Ad-Dajjal. Kita duduk Masih Isa alaihissalam, itu Masih yang betul, yang sebenar. Masih Ad-Dajjal ini yang tunggu oleh orang Yahudi. Dan memang di akhir zaman disebut dalam hadis yang mutawatir akan zahir Al-Masih. Allah Ta'ala tak izin Al-Masih ini memerintah dunia. Dalam masa beberapa hari saja dia akan dibinasakan. Dan orang Yahudi yang ikut dia kembali di situ sebenarnya untuk dikuburkan mereka. Kerana dilaknat oleh Allah dengan sebab mereka membunuh Nabi-Nabi alaihi wassalam, mempermainkan agama Allah. Dan kita orang Islam tiap-tiap rakaat sembahyang tersebut ghairil maghdubi alaihim, wahai Tuhan jangan jadikan kami orang yang berkai ke atas mereka. Itulah kaum Yahudi ini. Baik, itulah rujukan kepada kaum Yahudi sebenarnya. Mungkin Tan Sri, kita juga nak tahu bahawasanya apakah terdapat perkabaran, kita faham hadis-hadis Nabi ada memberitahu bahawasanya peristiwa ini pasti akan berlaku. Adakah peristiwa yang sedang berlaku hari ini sudah menimbulkan ataupun itulah tanda-tandanya ataupun sudah tiba masanya berlakunya akhir zaman? Memang bila Quran dalam surah Isra pun ada sebut, ada hadis pun ada sebut bahawa Yahudi akan dihapuskan, akan dimusnahkan. Dan mengikut kepercayaan agama mereka sendiri, salah satu mazhab ortodok Naturi Karta, mereka percaya bahawa adalah haram menubuhkan negara Israel.
Kalau Haram. ditubuhkan bermakna gali kubur sendiri. Gali kubur sendiri. Baik. Dan kita orang Islam percaya bahawa Yahudi akan dikumpulkan di Palestin di akhir zaman, dan Nabi sebut la taqumu sa'ah, tidak akan berlaku hari kiamat sehingga orang Islam dapat menghapuskan Yahudi. Disebut dalam hadis. Ia riwayat Imam Bukhari. Yahudi akan dihapuskan. Baik, itu Yahudi Zionis lah. Yahudi yang jadi- masuk Islam tak masuklah. Yahudi Ada Yahudi yang Zionis. masuk Islam. Ya. Jadi beginilah takdir mereka, dan juga mengatakan bahawasanya apa yang berlaku di Rusia dan juga Ukraine juga antara rancangan untuk mengalih perhatian supaya ada sesuatu perkara yang lebih besar mungkin mereka boleh lakukan di Masjid Al-Aqsa sebenarnya. Saya baca dalam media, Presiden Ukraine adalah keturunan Yahudi. Ukraine. Presiden Ukraine. Dalam masa yang sama di Ukraine ada 200,000 etnik Yahudi di sana, dan Israel mendesak mereka berhijrah balik ke Palestin untuk memakmurkan, menguatkan negara Israel. Namun mereka tak mahu kerana mereka rasa tak selamat di Palestin sekarang. Berlaku huru-hara, berlaku kekacauan. Kemudian mereka mahu menetap di Ukraine. Mungkin peperangan satu hikmah yang diatur oleh Allah Ta'ala untuk menggerakkan mereka lari balik ke sana. Baik, Masya Allah. Itulah dia. Itulah mungkin Allah takdirkan sebegitu rupa. Mereka perlu balik. Itulah perkuburan mereka atas dosa-dosa yang mereka telah lakukan. Ya, Tan Sri. Dan Tan Sri, ada juga yang sangat-sangat meneliti akan ilmu eskatologi, di mana mereka boleh kira dengan tepat bila Imam Mahdi muncul, di mana Dajjal muncul. Jadi kita kena bersedia dan sebagainya. Tan Sri, mungkin saya nak minta jasa baik Tan Sri, mungkin boleh ulas sikit situasi yang kita boleh jangkakan. Oh, tarikh beginilah berlakunya hari kiamat, tanda akhirnya Dajjal akan muncul dan sebagainya. Kiamat dan tanda-tanda kiamat diberitahu dalam Quran dan dalam hadis. Adapun tarikhnya dalam ilmu Allah Ta'ala, tak ada siapa yang tahu. Termasuklah tanda-tandanya ialah kelahiran seorang pemimpin dari zuriat Nabi SAW yang disebut Mahdi, dari zuriat Nabi yang akan memimpin umat Islam yang memenahkan bumi dengan keadilan setelah berlakunya kezaliman. Mahdi ini dia tak mengaku diri dia sendiri, dia Mahdi. Tapi dia dah mengaku tu. Tapi orang tahu dia ni adalah keturunan Nabi, orang yang layak. Bahkan dalam hadis menyebut, bila orang nak lantik dia, dia lari. Dia lari. Bila berlaku huru-hara di negara Arab. Huru-hara, dan orang cari, ada tanda-tandanya, dan dia melarikan diri, akhirnya orang paksa dia. Bai'ahkan dia jadi ketua negara. Ini dalam ilmu Allah Ta'ala bila tarikh berlaku. Hadis lahirnya Mahdi ini diriwayatkan oleh lebih 20 orang sahabat, termasuk dalam hadis mutawatir. Namun Imam Mahdi salah seorang pemimpin. Disebut dalam Sahih Bukhari, hadis mutawatir juga. Walaupun ada ulama kata hadis ahad, riwayat seorang, tetapi ulama mengatakan ini hadis mutawatir, akan turun Nabi Isa AS bersama Imam Mahdi, dan Nabi Isa lah yang akan membunuh Dajjal di akhir zaman. Selepas itu Yahudi dihapuskan. Itu dia, itu yang sebenar-benarnya. Jadi kalau ada yang mengaku dia inilah Imam Mahdi, itu semua dusta belaka. Jangan mudah tertipu, jangan mudah sangat tertipu, tuan-tuan. Jadi Tan Sri, kita nak melihat juga apa yang berlaku hari ini. Derita 74 tahun itu sudah berlaku dan masih lagi berlaku, dan barangkali Tan Sri mungkin ada buah pandangan bila dah pergi berkongsi pandangan bersama dengan negara luar. Apakah yang berlaku di bumi Palestin ni kita kena terima sebagai satu kadar dan kadar, ataupun ada sesuatu yang boleh kita lakukan bersama, Tan Sri? Di sana ada hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, akan ada satu kumpulan kalangan umatku yang tidak boleh dikalahkan, walaupun dikecewakan. Ada satu kumpulan. Lalu sahabat tanya, siapa wahai Rasulullah? Rasulullah jawab, mereka ialah satu kumpulan Baitul Maqdis dan keliling Baitul Maqdis. Ini kumpulan yang kita lihat muncul di bumi Palestin, yang tak menyerah kalah dengan orang Yahudi. Mereka bangkit intifadah dengan kayu, dengan batu menentang kezaliman Israel. Berhadapan senjata-senjata canggih Israel, mereka tak menyerah kalah. Ini berlaku. Apa yang berlaku, mereka adalah simbol bagi umat Islam di seluruh dunia. Dan apa yang menarik, orang Islam bersimpati mereka. Bersimpati mereka. Ini semangat iman yang ada di orang Islam di mana sahaja mereka berada. Itu kekuatan mereka sebenarnya, mereka bertahan hingga hari ini. Dan Tan Sri, mungkin Tan Sri juga boleh bantu kami, kita kongsikan juga apa sebenarnya kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai umat Islam, apa yang boleh kita lakukan? Ada cukup sekadar doa, sebab kita ni kadang-kadang bantuan bermusim
Bila berlakunya itu pencerobohan masa Ramadan, semua sibuk pakat-pakat beri bantuan. Lepas tu senyap. Apa cerita? Mungkin pandangan Tan Sri tentang bantuan bermusim buat rakyat Palestin. Kita kena selagi Palestin belum dibebaskan, kewajipan itu terus berlangsung. Orang Islam mesti sedar bahawa kewajipan membebaskan Palestin adalah wajib. Bukannya sunat, maka wajib semayam. Wajib semayam tak bermusim. Walaupun ada waktu-waktu dia. Di mana waktu untuk perjuangan Palestin ini, waktu yang sepanjang. Masa selagi belum dibebaskan. Ini bukan kali yang pertama Palestin ditakluk. Pernah di zaman mutaakhir ditakluk tentera salib yang datang dari Eropah. Hampir 100 tahun ditakluk. Allah Ta'ala munculkan Sultan Saladin Al-Ayyubi almarhum yang memimpin dunia Islam, bukan orang Arab, orang Kurdi. Memimpin dunia Arab di atas nama Islam dan berjaya membebaskan Palestin, menghalau tentera salib. Menunjukkan bahawa Palestin mesti dibebaskan di atas nama Islam. Sayyidina Umar sendiri bila melawat Palestin, melawat Baitul Maqdis, selepas dibebaskan daripada Rom kerana padri besar mazhab Ortodok Kristian yang anti Rom, jemput Sayyidina Umar datang khalifah. Padahal dia bukan orang Islam. Dia percaya orang Islam ini adil. Jemput Sayyidina Umar datang. Sama datang ke Baitul Maqdis untuk menyaksikan penyerahan kunci kota Baitul Maqdis. Dan Sayyidina Umar menyampaikan ucapan, kita adalah umat yang diberi keperkasaan oleh Allah dengan Islam. Sekiranya kita beramal dengan Islam, sekiranya kita meninggal Islam, mencari kekuatan yang lain, Allah Ta'ala akan menghina kita. Ini menandakan bahawa kelemahan berlaku kita meninggalkan Islam. Saladin Al-Ayyubi berjaya membebaskan di atas nama Islam. Maka orang Arab yang berjuang di atas nama Arab tak akan berjaya bebaskan Palestin. Sehingga mereka balik pada Islam. Dan Palestin ini bukan hak orang Arab, hak orang Islam semua. Orang Arab tak boleh anggap ini hak dia. Pernah saya baca dalam satu artikel, apabila ada perancangan untuk memberi tawaran duit yang terlalu banyak, bilion triliun untuk membina kota baru ganti Baitul Maqdis bagi orang Arab, jumpa almarhum Yasir Arafat. Yang datang itu ialah Ismail Jan, Menteri Luar Turki, menjadi wakil kepada negara barat, jumpa Yasir Arafat dengan tawaran yang lumayan supaya pindah ibu negara Palestin ke tempat lain daripada Baitul Maqdis. Yasir Arafat menjawab dengan senyum, oleh kerana Baitul Maqdis ini kepunyaan orang Islam, bukan saya punya, bukan orang Palestin. Sila tuan balik ke Turki buat pemungutan suara. Kalau orang Turki setuju serah Baitul Maqdis kepada Yahudi, sila. Akhirnya dia tinggal dengan kecewa. Subhanallah. Itulah dia. Hati umat Islam yang beriman ini tidak mampu, tidak boleh dibeli dengan dunia dan seisinya. Sebab dia telah memberikan hatinya dengan satu nilai lebih besar, iaitu balasan di syurga nanti. Masya Allah, bila ada sesi begini Tan Sri, saya rasa terdiam sebab ini akan bakal menjadi rujukan kita untuk anak-anak dan generasi muda perlu tahu akan sejarah bumi Palestin ini, bumi para anbiya, bumi umat Islam untuk kita bersama-sama. Dan kita akan berehat seketika Tan Sri. Sebelum tu Tan Sri, kembali selepas ini kita nak tahu juga apakah benar kebangkitan rakyat Palestin secara diam-diam. Adakah benar prajurit-prajurit bendera hitam sudah pun bersedia? Kita akan dapatkan jawapan pandangan daripada Tan Sri selepas kita berehat seketika nanti. Syukur alhamdulillah bertemu kembali. Banyak sebenarnya yang kami bualkan, yang kami bincangkan sementara berehat tu, subhanallah. Saya rasa sesi ini sangat bermanfaat untuk kita terus mendapatkan maklumat-maklumat ataupun sejarah supaya kita tidak buta tentang bumi Palestin, bumi kita semua. Dan tadi sebelum kita berehat Tan Sri, kita ada nak tahu juga adakah sebenarnya memang berlaku gerakan-gerakan semangat atau pejuang-pejuang Palestin dan prajurit-prajurit bendera hitam ini memang bakal muncul dari bumi Palestin. Sebenarnya perjuangan mempertahankan Palestin berlaku sejak perjanjian Balfour, kedatangan British. Bukan baru mereka bangkit
munculnya Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, mufti Palestin, Izzuddin Al-Qassam, Al-Qadir Al-Husaini dan lain-lain yang berjuang menentang keganasan kumpulan ganas Israel yang sengaja diwujudkan dengan keizinan British di masa itu untuk memberi ruang supaya menghalau penduduk Arab yang asal dan membina kekuatan orang Yahudi. Bahkan kebanyakan pemimpin kumpulan ganas ini menjadi Perdana Menteri, jadi Menteri Kanan Israel. Selepas itu, berlaku. Dan orang Palestin tak putus-putus berjuang sehingga hari ini. Dan apa yang menarik pada hari ini, kalau sebelumnya mereka berpecah, berbagai kumpulan-kumpulan. Banyak kumpulan. Kumpulan Islam, kumpulan sekular, kumpulan kanan, kumpulan kiri. Yeah. Tetapi di masa mutakhir, Israel dan Yahudi makin mengganas, menyebabkan orang Palestin semua kumpulan ini bersatu. Bagus, alhamdulillah. Ini satu keadaan yang menarik dan mereka mendapat simpati umat Islam di seluruh dunia. Bahkan ada negara yang melakukan normalisasi dengan Israel, rakyatnya menentang. Menandakan rakyat umat Islam tak bersama kerajaan mereka yang ada hubungan dengan Israel. Ini satu perkara yang menarik. Satu cerita yang paling menarik yang saya baca, almarhum Presiden Algeria Hawari Boumediene, dia sudah meninggal, Boumediene. Bila Mesir kalah lawan Israel tahun 67 dalam perang yang terkenal, menyebabkan Baitul Maqdis jatuh sepenuhnya ke tangan Yahudi, Boumediene pergi ke Moskow berjumpa dengan Brezhnev, ketua negara Soviet pada masa itu, untuk membeli senjata bagi membantu negara Arab menentang Israel. Tiba-tiba Rusia meletakkan harga yang terlalu mahal. Boumediene terus mengeluarkan cek kosong. Bagi ke Brezhnev, tulis awak berapa banyak. Masya Allah. Ini satu mencabarlah. Kami ada duit. Itu satu kisah yang sangat menarik. Wow. Menandakan orang Islam di seluruh dunia. Bukan di Pakistan. Dan ada juruterbang Pakistan yang terlibat dalam perang tahun 67, tahun 73. Juruterbang daripada negara-negara Islam, bukan saja orang Arab. Tentera ada yang terlibat. Saya tahu nama-nama, bila dia meninggal dunia, baru nama dia tu ditimbulkan. Yang terlibat dia. Apa yang penting ialah orang Palestin memerlukan sumbangan harta, sumbangan keuangan dan sumbangan teknologi. Mana-mana negara Islam yang ada teknologi perlu bantu untuk menghadapi kekuatan Israel yang mendapat bantuan barat. Sehingga mendapat senjata yang diharamkan oleh undang-undang antarabangsa. Israel sudah mempunyai logik nuklear sejak tahun 60-an. Dibekalkan oleh Perancis, oleh Britain, oleh Amerika yang membantunya. Padahal negara Arab diharamkan, tak boleh. Iran tak boleh. Nuklear untuk elektrik, tenaga pun tak boleh. Tapi Israel dibolehkan semuanya. Ini dia pilih kasih yang keterlaluan dan Zionis Yahudi ni, Tan Sri, mereka tidak malu-malu ataupun dengan terang-terangan bagi tahu apa tujuan dia nak apa, dan dia melakukan apa saja bagi mendapatkan ataupun memuaskan nafsu dia untuk dapatkan bumi Palestin. Dan kita lihat rakyat di bumi Palestin, Tan Sri, kalau tadi apa yang Tan Sri kongsikan, senjatanya sudahlah tak ada, makanan terhad, pemuda-pemudanya mungkin dibunuh. Sekarang ni kita pun lihat remaja-remaja belasan umur 14 tahun, 18 tahun hilang tanpa dapat dikesan. Tan Sri, bagaimana caranya kalau kita lihat dari segi pandangan mata manusia, tak ada harapan dah Palestin nak bangun kembali. Bagaimana kita nak menghampiri Al-Quds ni sebenarnya? Kena sedar Allah Ta'ala mengajar kita bahawa kerajaan kekal kerajaan Allah Ta'ala. Kerajaan kuasa besar dunia tak kekal sejak zaman dulu. Rom, Parsi, Greek, Jepun, Jerman, British, Perancis, Soviet Union, semua dia tak kekal lama. Yang kekal kerajaan Allah Ta'ala. Orang Islam juga tak kekal. Juga Nabi Sulaiman, kerajaan tak kekal. Empire Osmaniyah, kerajaan Islam yang memerintah paling lama 1,300 tahun lebih. Bila lemah, jatuh. Namun ada pasang surut. Ada kebangkitan semula. Ada giliran bagi orang Islam. Kita percaya. Kerana orang Islam ada sumber kekuatan sendiri. Yang pertama, orang Islam punya tenaga manusia yang besar di seluruh dunia, tersebar. Yang kedua, peta dunia Islam terletak tempat yang paling strategik dalam dunia. Dalam hubungan dagang, hubungan antarabangsa. Kita lihat daripada
daripada Asia Tenggara sehingga utara Afrika. Dan sumber hasil paling kaya dalam dunia. Kalau sekiranya negara kesatuan Eropah, mana ada hasil dia? Boleh membina satu kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan ketenteraan. Mengapa kita orang Islam yang ada sumber Tuhan bagi kepada kita tak mampu? Ini kelemahan kita sendiri yang perlu kita baiki. Allahu Akbar. Inilah kelemahan kita yang perlu dibaiki. Itulah kata kunci yang Tan Sri tinggalkan buat kita untuk kita berfikir sejenak. Kita dah ada segalanya tapi bukan barangkali yang terpisah itulah hati kita tidak bersatu. Ya Tan Sri, agaknya kenapa ya Tan Sri hati kita tidak bersatu? Adakah ini memang sudah menjadi satu cabaran kita ataupun memang sudah pun tertulis dalam hadis Nabi mengatakan bahawasanya memang umat Islam tidak bersatu? Ya. Yang pertama kita kena sedar kita ditimpa penyakit kejahilan. Kerana terlalu lama di zaman kelemahan kita dijajah sehingga beberapa abad dijajah oleh penjajah dan penjajah melancarkan serangan pemikiran yang lebih dahsyat daripada serangan persenjataan. Mengubah pemikiran kita sehingga lemah pegangan kita dengan ajaran Islam. Tetapi Allah Ta'ala tetap memelihara Islam sehingga hari kiamat. Quran dipelihara, hadis dipelihara, ilmu Islam dipelihara. Cuma kita kembali pada sumber yang asas ajaran Islam. Kalau kita kembali kepada asal, insya-Allah kekuatan kita kembali semula menjadi bangsa yang mulia kembali. Ini senario alam yang berlaku pasang surut. Ada zaman pasang surut. Zaman surut kita percaya zaman surut berikut selepasnya zaman pasang. Zaman payah, zaman senang akan berlaku selepas itu. Kita yakin percaya masa depan masih ada bagi umat Islam. Masya-Allah, masa depan masih ada lagi buat umat Islam dengan syarat kita kembali sepenuhnya kepada Al-Quran dan hadis. Kita bersatu hati, insya-Allah bumi Palestin akan dapat kita tawan semula bersama. Kita akan berehat seketika insya-Allah selepas ini. Kita nak tahu lagi apakah sebenarnya yang boleh kita buat, dan selaku Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah, barangkali ada perbincangan-perbincangan yang telah pun Tan Sri lakukan untuk dikongsikan bersama kita. Berehat seketika. Allahu Akbar. Syukur, Alhamdulillah. Banyak lagi perkongsian sebenarnya nak dikongsi. Saya rasa waktu yang ada ni cukup terhad untuk kita kupas dengan lebih mendalam peristiwa Palestin yang beribuan tahun hingga ke hari ini masih lagi menjadi persoalan ataupun perdebatan antara kita. Dan Tan Sri sebagai selaku duta besar ataupun duta Perdana Menteri ke Timur Tengah, pasti ada perbualan ataupun perbincangan antara pemimpin-pemimpin, dan saya sangat yakin isu bumi Palestin ini tidak pernah tertinggal atau tercicir. Barangkali apakah antara perkara-perkara yang mungkin bakal dilaksanakan bagi membantu rakyat Palestin? Kalau boleh Tan Sri kongsikan. Yang pertama, di masa pandemik COVID-19, tak mampu nak melawat ke luar negara, banyak pertemuan diadakan oleh duta daripada negara Arab, Asia Barat. Cuma lawatan kota saja. Dalam pertemuan ini, di sana ada titik persamaan Malaysia dengan negara Arab keseluruhannya bersama dalam isu Palestin. Dan bahkan Malaysia sejak awal lagi, sejak mula merdeka tak iktiraf negara Israel, bahkan ditulis dalam pasport antarabangsa Malaysia tak dibenarkan melawat Israel. Pasport antarabangsa Malaysia ditulis tak dibenarkan melawat Israel. Baik. Pasport antarabangsa ditulis di situ. Ini ketegasan Malaysia dalam isu Palestin. Alhamdulillah sangat menarik. Termasuk beberapa negara Islam yang lain ada sikap yang tegas, walaupun ada negara-negara yang agak langgar kerana tekanan kuasa barat. Baik. Yang dipengaruhi Zionis. Namun rakyat-rakyat seluruh umat Islam mendukung perjuangan Palestin. Ini merupakan sikap bersama yang tak boleh dirobohkan sehingga hari ini, bahkan makin meningkat apabila Israel menunjukkan melampau yang tak lebih sehingga membina tembok-tembok menjadi penjara besar rakyat Palestin, merampas kebun, meroboh rumah, meletakkan penempatan orang Yahudi yang datang dari seluruh pelosok dunia dihalau. Ini menimbulkan reaksi balas yang hebat dari orang Palestin. Ini makin membakar.
Bukan makin lemah, tidak, makin membakar. Makin semangat mereka ya. Semangat mereka makin tinggi dan menyatukan orang Palestin. Bukan sahaja di tepi barat, di Gaza, bahkan dalam Israel sendiri menyatukan. Dan orang Palestin di luar negara yang bercita-cita untuk kembali. Dan orang Palestin di sekitar negeri, di Jordan, di Syria, di Lebanon, di Mesir, di sekitar itu, mereka punya semangat yang tinggi dan didukung oleh umat Islam seluruh dunia. Dengan semangat-semangat harta dan jiwa raga. Bahkan ada yang sumbang jiwa raga bersama rakyat Palestin. Ini sangat hebat. Ini menakutkan Israel, menggerunkan. Masya Allah. Apalagi negara pelindung barat Israel kan sibuk dengan perang di Ukraine. Walaupun tak terlibat perang dengan Rusia, tetapi ini merupakan kelemahan-kelemahan sah mereka. Ini menandakan bahawa masa depan yang agak baik kepada Palestin. Kita harapnya begitu. Ya. Insya-Allah. Dan itulah dia tadi Tan Sri ada mengatakan bahawasanya umat Islam di Palestin, rakyat Palestin memang Allah cipta, dibentuk sekali, sedang disadur untuk menjadi begitu kuat bagi menentang atau berhadapan dengan umat paling sombong atas muka bumi itu, Zionis Yahudi. Dan Tan Sri, kalau kita tengok apa yang berlaku di Palestin, pencerobohan, penindasan dan sebagainya, itu berlaku secara fizikal. Dan wa na'udzubillah, misalnya kita tak mahulah itu berlaku di Malaysia, dan peristiwa Nakbah itu kita harap dijauhkan daripada negara kita, daripada malapetaka bala bencana. Tapi yang merisaukan kita, Tan Sri, seandainya di dalam hati kita diceroboh oleh cinta kepada dunia. Tan Sri mungkin boleh dah kongsikan dengan kita apakah antara amalan-amalan, doa-doa untuk kita memperkuatkan, memperkukuhkan iman kita dalam hati supaya tidak dicabar begitu mudah dengan kisah-kisah Dajjal, dengan kisah-kisah yang datang dan pergi, akan bakal mengganggu iman dan anak generasi kita ni, Tan Sri. Ya. Yang pertama, kita umat Islam diajar tiap-tiap rakaat sembahyang baca Fatihah. Dalam Fatihah, setelah memuji Allah, memohon pertolongan dengan tulus ikhlas, kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wahai Tuhan, tunjukkan kami jalan yang betul, iaitu jalan Islam. Jalan orang yang betul-betul, yang Tuhan beri nikmat. Nabi-nabi, pengikut nabi-nabi yang setia, yang berjuang dengan Nabi. Bukannya jalan orang Yahudi yang merkai Allah. Bukannya jalan orang yang sesat. Ini tiap-tiap rakaat kita doa. Itu menandakan pentingnya sembahyang dan doa yang kita sebut dalam sembahyang. Tuhan dah ajar tiap-tiap rakaat doa itu. Yang kedua, saya sebut balik ucapan Sayyidina Umar. Bila melawat Baitul Maqdis, Sayyidina Umar menyampaikan ucapan kepada para sahabat yang ada di masa itu, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Fa mahma tuqil ajbari a'azzanallahu adallanallah. Kita adalah umat yang diberi kemuliaan, keperkasaan oleh Allah dengan Islam. Sekiranya kita mencari kekuatan lain pada Islam, kita akan ditipu kehinaan. Dan sebab itu, berpegang pada Islam adalah asas kekuatan umat yang sangat penting. Apa yang penting, sejaya-jaya orang Islam ada kemanisan iman. Kemanisan iman, dia sayang pada agama dia. Walaupun dia tak tahu baca Quran, tak tahu semayang pun ada. Tapi kalau sebut orang hina Islam, dia bangkit. Orang kacau orang Islam, dia bangkit. Roh, kemanisan iman tu ada dalam diri dia. Dia mahu, dia bangga dia jadi orang Islam walaupun dia tak semayang. Walaupun dia buat maksiat. Ini kemanisan iman ada di diri orang Islam. Ini satu kelebihan yang Tuhan beri pada orang Islam. Ya. Alhamdulillah. Dua perkara ataupun dua pedoman mutiara kata yang perlu kita pegang kemas-kemas, iaitu solat. Dalam solat itu kita ada baca ihdinas siratal mustaqim, minta Allah bantu kita beri jalan yang lurus. Dan kedua adalah petikan daripada kata-kata Sayyidina Umar, kita berpegang kepada keperkasaan iman dan Islam, bukan bergantung pada bangsa, harta dan sebagainya. Dan Tan Sri, di penghujung ni Tan Sri, sebenarnya ada terlalu banyak sangat perkara yang nak kita kongsikan, tapi masa tidak mengizinkan, Tan Sri. Saya minta Tan Sri, semoga kita dapatlah panjatkan doa bersama, semoga Allah lindungi kita daripada segala musibah, malapetaka, bala bencana, dan Allah satukan hati kita, Tan Sri. Ya, Al-Quds semakin hampir, tapi yang paling penting juga kita perlu menghampirkan diri kita kepada Allah SWT. Silakan Tan Sri untuk pimpin bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
والصلاة والسلام على رسول الله ورحمه من والاه. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم منزل الكتاب ومنزل هزم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفقر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك في الدنيا والآخرة walhamdulillah rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Tan Sri, kami ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Tan Sri kerana sudi hadir dan berkongsi satu pendekatan yang saya rasa banyak lagi yang bakal kita boleh kongsikan. Saya rasa kita perlu ada siri kedua ni Tan Sri. Boleh datang lagi Tan Sri? Insya-Allah kita doakan semoga Allah terus merahmati Tan Sri dan keluarga dan terus sentiasa berada bersama dengan kita insya-Allah untuk terus membimbing dan beri peringatan kepada kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Dan juga para penonton, cerita Palestin ni Al-Quds tidak akan berhenti di sini saja, dan perjuangan yang kita nak laksanakan ini bukan sekadar didendangkan, tapi ia perlu sentiasa diingatkan kepada anak muda supaya kita tidak lupa di mana asal usulnya bumi Palestin ini. Dan insya-Allah bukan salahnya untuk kita mencari bila agaknya Dajjal akan muncul atau pergi memburu siapakah sebenarnya Imam Mahdi, tapi yang lebih baik yang mungkin boleh kita lakukan sekarang adalah memburu untuk memperbaiki, memperkemaskan iman kita insya-Allah. Dan sebagaimana Tan Sri katakan ataupun persoalan daripada Tan Sri, Al-Quds semakin hampir, sudahkah kita bersedia? Kami tinggalkan persoalan ini untuk anda fikir-fikirkan. Ada sekian umur, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.